Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung untuk siri yang ketiga, iaitu yang terakhir rasanya. Ini lebih kepada yang penamat lah. Kita dah siapkan model kita. Ada beberapa item lagi tambahan yang kita terlepas lah itu. Okey, kita lengkapkan je. Yang pertamanya kita nak buat dia punya apron. Apron rumah ni. Okey, apron dia keliling ni. So apron ni saya start buat dekat ground level. Saya pilih floor. Okay, floor. Dan biasanya saya akan pit wall lah. Pit wall. Saya ambil outer layer untuk wall ni. Right. Wall. Ini boleh ambil yang luar. Kalau nak luar tekan tab. Tak boleh. Ambil je dalam. Tak apa. Sini. Boleh continue sampai sini. Ni sini. Tangga ni tak boleh. Wall sini. Wall bahagian dalam dulu. Okay, maksudnya kita buat yang wall ni dulu. Kemudiannya kita trim extend. TR untuk trim. Saya select yang saya nak kekalkan. Ini okay. Ni macam terlebih ni kan, kita kena trim. Okay. Kemudiannya kita kena buat dia punya offset. Saya offsetkan 1000 lah. Okay, punya offset pula ini okay, ini juga ni. Saya offsetkan 1000. Macam ni saya nak dia 1000 dari sini lah sebenarnya. Oh, ni tadi 1000, ni kena lebih lagi. 1000, ni 1000, ni 1000. Ni kena lebih lagi ni, tak apa. Kita offsetkan sini 2000. Yang sini saya extend lebih lagi. Alright, so saya trim extend macam biasa. Kita akan kekalkan yang kita nak. Atau dia yang ni, saya nak sambungkan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okay, ini dengan ini. Ini dan ini. Alright. Sini memang saya nak ambil sampai hujung sini. 1 dan 2. Dia trim extend. Yang best tu pasal lirik ni, pasal dia boleh trim extend. Ni nak trim extend yang ini. Ini dan ini. Alright. So bila dah lengkap, kita boleh tutup dia. Saya ambil floor yang 75. Dan must be okay, dia tertutup sini. Okay, terlepas. Overlap volume, no. Okay, saya tengok dekat 3D. Ada terangkat sikit. Saya select dia dan saya turunkan height offset ni 100. Negatif 100. Oh, tak boleh. Negatif 50. Adakah dia okey? Oh, tak boleh tak? Negatif 75. Try. Sorry, negatif 25. 256. Oh, tak juga. Angkat sikit. Negatif. Kalau kosong. Kosong je, senang. Alright. Kosong adalah better lah. Ni punya apron keliling rumah. Dan saya nak buat dia punya tanah. Tanah kena buat dekat side. So kita pergi pada side. Saya pergi pada meshing inside. Saya buat satu ni toposolid. Kemudiannya offset dia adalah kosong. Saya
point, alamak ni tupu. Create dia boundary line. Saya create lah satu boundary tapak kita. Ini bergantung pada awak punya kreativiti lah. Tak apa, macam mana pun tak apa kan. Saya nak tapak saya macam ni. Testing tengok apa masalah. Okay, dia kata overlap lah. Tanah ni akan duduk sampai sini. So kita kena buat apa? Next. Side component bukan. Bukan. Tengok sini. Architecture ada area bukan. Bukan. Oh, kita kena tutup dia. Kita kena stop di sini jap. Ada tak dekat sini machine aside. Okay, kita buat property line ni. Contoh ni adalah tapak create by sketching. So saya nak tapak kita sebenarnya dia ada boundary line. Boundary line dia macam ni. Ini pun boleh buat suka hati. Tak apa. Boundary line. Okay, property line dia panggil. So kalau kita TL kan kita nampak dia thickness dia. Okay, cantik. So bentuknya buka. Okay, kemudiannya next. Okay, next kita tengok dekat 3D kejap. Pasal tak dia overlay ni kan. Dia overlap atas apron. Jadi saya select kita punya side. Saya turunkan negatif 50. Okay. Right. Macam tak kena pula tepi ni kan. Patutnya tepi ni dia lebih lagi apron kan. Kita boleh edit boundary. So ni 2000. Saya klik kat nombor ni, saya type jadi 3000. Saya extend lebih sikit. Dapat lagi kemas sikit macam ni. Okay, apron ada. Kemudian kita nak buat dia punya dalam rumah pula. Klik dekat ground floor. Okay, ground floor. Okay, ni ada bilik sebenarnya. So kalau kita tengok ni, ada ruang-ruang. Ruang 1, ruang 2. Ini posh. Masuk. Ini living lah. Saya rasa ini living. Ini sebenarnya adalah ruang dapur. Apa benda? Tengok dekat jap. Tengok ni macam bilik. Oh, dia buatkan wall kat dalam ni. Bergantung pada awak nak macam ni. Kalau saya nampak ni living, ini satu bilik. Okay, cantik, that's nice. So dekat tingkat atas ada lagi satu bilik, first floor. Okay, so sini kita akan buat void lah. Dia jadi bumbung ni. Ini sebenarnya kosong bumbung. Tak boleh apa. Okay, alright. So kita pergi dekat ground floor. Kita buat sikit lah dalam ni. Ni toilet. Toilet tak ada pintu dalam. Oh ya, pintu tak masuk semua lagi. Okay, tambah lagi sikit. Kita cek door. So, kita lengkapkan ni. Ni saya buat lah pintu yang ke toilet ni, yang ini. Pintu ni. Okay, alright. Okay, kalau pasal kat sini masa saya buat wall ni, dia ada ruang yang wall dia tu bukan wall, floor dia. Kalau tengok dia, saya buat ikut bilik lah kan, ruang ni ikut bilik. Tapi dekat kawasan pintu ni menyebabkan dia punya ni nampak boleh punya tanah. So kita kena createkan dia punya edit boundary dia. Kita kena create dia punya ni. Kan nanti nampak hijau tak kena pula kan. Biasanya saya akan tutup lah. Saya akan buat macam ni lah, senang. Dan saya splice kan ni, split widget. Okay, saya potong ni. Tak boleh petang, tak boleh ni.
boleh. Okay, saya trim yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Okay, don't attach okay, macam ni sama tak. Bila buat pintu nampak toilet ni tak kena pula. So saya tap, saya pilih floor, edit boundary, saya kemaskan lah. Ni lebih kepada kekemasan untuk buat 2D sebenarnya. Okay, sebab line ini lebih kepada nak bagi orang kata nampak kemas lah. Okay, saya trim. Sebelum tu saya split dulu. Saya pakai split with gap. Okay, right. Tak boleh. Split je, tak boleh gap. Okay, split je. Trim. Yang ni dengan ini. Yang ni dengan ini. Okay, cantik. Sini pun sama. Sini pun nak kena betulkan. Okay, floor ni. Floor yang bawah ni. Edit boundary. Kadang-kadang saya guna align. Align ni saya alignkan yang ini dengan yang ini. So, saya tarik dia dari sini. Yang ini klik yang saya nak dia datang ke sini. So dia akan ikut. Ini pun sama. Saya nak dia ke sini. Right. Tractor. Okay, create mode right. Okay, settle. Biru ni gelas Okay, cantik. So kita nak buat dia punya ruang, nama ruang. Dekat sini ada, kita klik dekat annotate, dia ada room tag. Kemudian dia ada, ini kalau kita buat working drawing, kita akan tagkan dia punya tingkap dan pintu berserta dengan ruang dalam bilik sebab kita nak tahu dia punya size area. Contoh ni ada room tag, ada space tag. Space tag dia tagkan label dekat space. Kalau room tag dia tag untuk bilik saja. Okay, right. So kalau kata ruang ni terbuka, dia tak bertutup, so dia akan ambil satu ni kawasan luas. Contoh dia macam room tag, saya klik room tag, dia akan detect, maaf saya silap, space tag. Okay. Yes. Okay, katakan saya klik dekat space tag, dia tak ada, kita kena load dia. Klik kat sini, kita cari annotation, area tag. Okay, override existing. Okay, testing. Okay, kita nak buat room tag room tag, so kita kena klik dekat architecture, kita pilih room separator dulu. Okay, room separator. Sebabnya dekat sini kalau saya tapkan floor ni dia detect sini. Okay. Jadi kalau kata saya ambil room tag, dia akan select sebesar-besar ni. Jadi saya nak buat separator dulu. Saya buat separator, saya select area ni, saya tutup. Okay. Ini pun sama, saya nak satu room separator sini. Room separator sini ke sini. Okay. Jadi bila saya buat room, dia akan detect ni satu, ni satu. Okay, right. Jadinya kita room tag ni pilih room tag with area. So dia akan bagi tahu room dengan area. 1, 2, ini 3, dan ni tak payah, ni tangga. Dekat atas first floor room, kita ambil yang ini. Right. Jadi kemudiannya kita pergi dekat annotate, kita ada color fill legend. So awak klik color fill legend, awak klik dekat tepi sini room legend. Sorry, ni kalau ikut dia ada dekat sini, kita boleh create dulu Kalau awak first time klik, dia akan tanya nak create apa kan. Jadi kita akan pilih room legend dengan name. So dia color ni sebenarnya kita tak tukar nama lagi. Kita ada satu nama, semua nama sama room kan. So saya tukar room ni bedroom.
Okay, saya akan rename kat sini. Kita pergi dekat ground floor. Ini bedroom juga. Banyak bedroom. Boleh lah saya namakanlah ni apa? Kitchen sana. So saya kena tanda juga sini. Sorry, silap. Room tag sini saya kena tanda juga. Bukan room tag, sorry. Dekat architecture ada room. Sini kena namakan juga. Sini sebenarnya ada space ni, sini. Okay, sini saya panggil kitchen. Sini bedroom 1. Ini toilet. Ini living room. So tingkat atas tadi bedroom 2 lah sebenarnya. Okay, so benda ni kita boleh adjust dia. Dan room legend ni kita boleh letakkan juga dekat mana-mana lah, kat first floor, ground floor. Klik dekat annotation. Dia ada color fill legend untuk kita set sini saya nak room name. Okay, right, dia keluarkan room legend. Dekat tingkat bawah ada ni sajalah. Dekat tingkat atas sepatutnya sini dia tak detect ruang ni. Sepatutnya dia hanya detect bedroom 2 saja. Ni sebab ketinggian dia. Kita pakai mezzanine, jadi dia ada certain level dia detect. Ini adalah ruang. So macam mana kita nak tukar? Boleh buat. Sekejap. Okay, caranya dekat sini. Dekat sini awak boleh select room ni. Okay, ni contoh saya klik ni 4,000 ni tukar kepada 2,000 je. Right. So dia akan detect level tu tak ada. Okay, 2,000 cukup. Okay, dia buang toilet. Dia tak nak 2,000 je. Okay, tinggal kitchen pun kitchen kat bawah. Kitchen pun tak nampak. Kita buang kitchen 2,000 je. Okay, dia hanya ada bedroom 2 saja untuk dekat sini. Okay, right. So apa lagi? Sebelum ni saya memang galakkan untuk student letakkan dimension lah, DI. Dimension untuk keseluruhan dan juga dimension untuk setiap selang bagi grid. Macam ni kena macam ni sikit lah. So ni kena naik atas sikit. Okay, turun bawah sikit. Alright, kita bagi kemas. Okay, sama juga DI satu dimension penuh, satu dimension yang mengikut grid. Okay, ni untuk ground floor, first floor. Sama juga. Ataupun kalau kita dah buat dekat ground floor, awak boleh select keseluruhan, filter, check none dan pilih grid saja. Contoh grid dimension saja. Dimension, apply. Okay, so dimension ni saya copy, paste untuk align set dekat level. Saya nak dia paste dekat level first floor. So benda yang sama akan keluar dekat first floor. Macam tu lah, kita jimat masa kan. Okay, ni untuk buat benda punya plan. Okay, next kita nak masukkan furniture dan juga beberapa item yang kita boleh tambah sebelum kita buat rendering. Okay, kita akan settlekan rendering, iaitu gambar yang kita nak perspektifkan dia, dan kita akan cuba render melalui online. Okay, baik. Tapi sebelum tu kita kena settlekan penambahan dari segi pokok, kereta dan sedikit furniture dan juga entourage orang. Okay, kita try dengan furniture dulu. Kereta. Right. Okay, kalau ada setengah orang dia cuba insert family. Okay, dekat sini ada entourage. Kalau awak bosan, cuba cari entourage. 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 Kat sini ada kereta yang basic yang ada adalah kereta Beetles.
ada kerusi, ada ini je orang dan juga picture frame dengan notebook. Okay, tak apa, kita ambil creator ni dulu. Right. Save the project. Okay. Okay, kita dah load. Tapi nak letak kat sini. Sekejap, saya cari side plan. Okay, kita buka kat side plan. Biasanya kita boleh masukkan komponen, place a component. Creator beater sini kita letak kat dia punya. Okay. Okay, kalau kita tekan space, dia akan pusing 45 degree. Sorry, 90 degree. Okay, macam ni kan. Saya nak letak kat sini. Okay, kita tengok 3D. Alright, dia duduk situ. Tak cantik lah, better dia menghadap depan lah. Okay. Okay, kereta dah masuk. MV, saya move ke dalam sikit. Kita duduk dalam bangunan pula. Dekat ground floor. Okay, ground floor saya nak letak orang lah katakan. Saya nak letak. Oh, sorry. Ini sepatutnya. Ini adalah ground level. Kenapa kereta tak nampak? Ini ground floor. Oh, okay, ini lantai tingkat bawah. Okay, kita pergi dekat sini sekejap. View range. Awak klik pada view range. Top dia ni 23. Saya rasa kita try rendahkan sikit 2100. Okay, apply. Oh, tak boleh. Try 17 sekejap. Tak ada. 2300. Top bottom. Apply. Ini adalah tak berhati sebab dia tak masuk sepenuhnya. Sepatutnya dia okey. MV dalam kan Pretty Lino ni. Ini jadi okey, sepatutnya ada lantai sini. Okey. Pelik pula dia tak ada ni. Ni duduk dekat. Saya delete lah lantai ni. Saya sedia mengganggu. Kenapa dia tak boleh generate floor. Type. Okey. Edit type. Kita ground level duduk dekat ground floor. Oh, tak ini tak. Ground level offset. Saya kosong. Boleh mungkin saya tukar ni lah. Sebab dia menyebabkan kereta ni bila duduk atas dia tak nampak. 25. Kereta ni boleh up tak? Saya naikkan ni 25. Okey, cantik. Terpaksa. Tak nampak simbol kereta. Okey, so ni kita buat. Saya tukar ni balik. Kita nak tambah furniture sikit Apa yang ada je lah Apa yang ada je Just untuk pembelajaran ni. Contoh dekat toilet kita ada komponen. Kita place a component. Okay, kita cari toilet. Kita ada. Kita kena load family dulu. Load family. Kalau ni tak ada, kalau kita tak ada US punya library ni, awak boleh download dekat
Contoh saya tak macam ni kan, library kalau awak 2023 awak download kat sini. Saya 2024, jadi saya type Autodesk library Revit. So cari kat sini, Ctrl F US. Saya akan ambil satu ni yang besar ni terus. 1 point US English content untuk Imperial dan juga Matrix 1.9 GB. Okay, saya download ni. Lepas kita klik download ni, dia akan install dan kita boleh dapatkan dia dekat sini lah. Dia akan duduk dalam saya nak ni, awak tengok dia akan duduk dalam program data Autodesk RVT 2024. Okay, dalam ni ada library kan dia duduk dalam ni. Kalau sekiranya kita tak boleh buka file tersebut, awak boleh klik dekat sini, C program data tak ada, awak akan klik pada view, show hidden item. So dia akan keluar program data, klik kat program data Autodesk RVT 2024, masukkan dia dekat sini. Okay, cantik. Alright, kalau dah ada, dia akan cari dalam ni, awak akan cari US. Tak silap saya dia duduk dekat furniture ke NEP fabrication piping. Dia kena check sekejap. Accessories, ni accessories kan fitting, kan buff bukan. Okay, dia duduk dalam plumbing. Dalam plumbing ada architectural, fixtures, ada water closet. Ambil yang 3D. So saya openkan ni, saya letak kat sini. Sama juga, tekan space dia akan rotate. Bergantunglah awak nak letak kat mana. Saya suka letak dia dekat hujung lah, macam ni kot, macam ni, tengah macam ni. Sini. Lepas tu basin, kita cari basin. Ada tak basin ke sink, dan sink, kitchen sink. Ni toilet. Kita tak boleh cari kitchen je. Apa nama ni, drain, bukan. Shower. Oh, shower ni dia punya ni je, 2D je. Drainer, sink, bathtub, 3D. Oh, ini bathtub, tak payah. Kita pakai je lah sink ni. Ada 3D. Ni boleh lah ni. Dia sebenarnya kitchen. Alamak, saya tak jumpa lah basin. Saya pinjam je lah ni. Yang dia tak single boleh kot. Taruh sini. Okay, toilet ready. So bedroom ada kat mana ni bedroom? Ada katil lah. Kalau naik dekat sini, component load. Okay, saya pergi dekat US furniture. Furniture ada katil, ada bed. Okay, saya ambil yang ni lah. Ni, open. Okay, katil dia saya nak taruh sini. Letak luar. Macam ni semangat. Kita tingkap. Macam ni lah. Right. Lepas tu katil. Lepas tu saya nak almari. Saya naik lagi, tengok ada storage. Okay, storage, cabinet, almari baju ada. Boleh ni. Shelving, entertainment center, drawer. Drawer macam drawer kerja lah pula. Table, meja makan. Boleh lah, remote situ. Yes, meja kerja. Okay, meja kerja ni right? Tak nak.
kerja-kerja saya nak letak dia kat sini. Cuba tengok sikit dekat section. Salah. Betul tu. Okay, right, cantik. Okay, right. So jadi bila kita dah settle je, contohlah kita dah letakkan beberapa banyak furniture yang awak nak letak, dah ready. Last kita boleh letak pokok lah sini. Okay, pokok dia duduk dekat missing side. Missing side dekat sini, side component. Saya letakkan jenis pokok. Red maple. Okay, maple satu. Dua. Apa ni? Okay, mungkin di sini ada, di sini. Sini, di sini. Okay, saya letak ujung-ujung supaya kalau kita nak render nanti kiri kanan dia tak kacau rumah lah. So tadi bila kita tengok elevation, dia tak kacau rumah. Okay, right. Biasanya lah. Okay. Alright. So jadi pokok dah ada. Material yang last sekali, yang terakhir kita akan masukkan material. Material tak ada lagi ni sebenarnya. Okay, material ni cara dia first sekali kalau kita render dia akan nampak semua solid satu colour je. Dia keluar ni sebab material dia kena setting So cara dia, kalau contoh saya klik yang ini, pasal tak dia ada edit type. Okay, klik dekat structure, edit dia, kita akan pasang dia ada finish straight dengan dia punya ni. Ini dia punya grafik dia. So kalau yang atas ni, rumput ni, kalau kita klik kat sini, dia akan keluarkan rumput punya material. Dia akan tunjuk kita kalau kita render dia akan nampak yang ini. Okay. Jadinya kalau untuk bangunan dia belum ada lagi. Kita kena setting untuk dia. Contoh dia bumbung ni. Okay, bumbung ni saya edit type. Instead of dia generic ni, saya duplicate dulu. Saya buat dia nama roof. Contoh, so kita nak pakai roof. Okay, saya edit structure dia dekat sini. Cara dia senang ni, sangat senang. Saya create satu ruang yang pilih finishes, finish 1. Ketebalan ni 125. Jadi saya bagi dekat dia ni 25 untuk tebal finishes. Manakala structure ni saya ambil 100 je lah kan. So 100 ni saya nak dia adalah kayu. Dia nampak material kayu. So dekat sini cara untuk masukkan material, dia ada dia punya library. Dekat sini ada open close accept browser. Okay, contoh dekat sini saya nak dalam ni dia semua log, kita kena pindahkan dia ke dalam kita punya project punya material. Tapi kita kena create sebab kita tak nak overlap yang lain. Jadi kita akan klik kat bulat ni, create new material. So dia akan keluarkan default new material. Right click, rename. Contoh saya nak cari timber wood ataupun wood effect wood effect. Okay, apply. So dekat sini kita setting dia duduk sini, kemudian kita cari dekat sini timber. Okay, kita akan jumpa wood. Ada banyak kat sini. Wood kat sini ada plywood, particle board. So kalau klik sini ada hardwood. Kenapa tak nampak dia punya ni? Alamak, something problem ni. Okay, contoh sepatutnya kat sini dia ada dia punya colour ni. Di sini tengok. Timber wood effect. Ada. Ni suspicious sikit. Saya try cari yang ada je. Saya type wood. Sepatutnya sini semua nampak efek. Alamak, kenapa tak ada? Okay, contoh yang ni yang ada. Saya ambil yang ni. Okay, cherry. Okay, saya ambil yang cherry. Saya akan switch ni. Klik kat sini. Dia akan transfer ni dekat sini. So kalau kata saya apply, efek untuk ini warna timber wood ni akan jadi yang warna cherry tadi tu. So yang finish yang atas ni pula saya akan
select dia pula, saya create dulu new material, saya rename sebagai roof finishes. So dekat sini saya akan buka yang ini, saya cari roof. Roof, tengok dia tak. Ada roofing. So ini jenis shingle, ada tak jenis roofing yang jenis macam ni. Ni jenis macam kita nak yang macam tiles kan, macam ni, Spanish tiles. Transfer ni pergi ke roof finishes yang kita nak. So ini adalah material yang kita dah set. Bila kita dah klik OK, dekat sini dia akan tak nampak, tapi bila kita preview realistic, barulah dia akan keluar. Set ni dia baru nak tukar. Roof ni kena select dan betulkan balik. Ni select dan saya betulkan balik. Jadi roof 125. Kalau nampak ni sebenarnya dia ada ketebalan kat sini. Ini yang tepi tu kita pakai timber, sepatutnya ada ketebalan sikit, thickness. Check balik, sorry. Edit type, edit roof finishes 25, timberwood 100. Pun saya jadikan ni 45, ni 80. Okey. Share consistent color, right? Boleh, tak apa. Right. So kita dah nampak dia boleh dibuat kemudiannya untuk dinding punya juga. Contoh dia, saya nak dinding ni edit type. Saya duplicate dulu. Instead of generic, saya dah pakai wall yang betul. So kita nak jadikan dia wall 1. Kemudiannya saya edit structure dia. Ini buat dia punya section dia. Saya insert. Maksudnya dia ada dua benda. Satu ni saya downkan ke bawah. Saya namakan sebagai finishes 1. Yang dekat sini saya namakan exterior ni. Ini exterior belah luar. Finishes 2. Finish 2. Jadinya instead of 1.5, saya jadikan 100 je. Dia punya structure. So finish dia adalah 25 dan 25. 1.5. Untuk structure tengah ni, memang kebiasaannya saya akan ambil brick lah. Brick ni memang dah ada kat sini. Apply terus. Finishes yang dalam ni saya nak pakai cat, katakan saya nak pakai paint. Paint yang standard yang ada adalah yang ni. Awak boleh juga create yang baru. Contoh dia nama paint. Right click balik, rename, cat hijau. Contoh macam cat color apa saya nak. Dalam saya nak cat off white. Contoh. Jadi saya akan cari dekat sini paint. Ini color yang ada, wall paint. Saya mungkin nak ambil yang letak sini. Paint. Ini color yang ada. Saya nak border code lah kot. Tak nak. Wall paint. Saya nak warna ni lah, cafe ni. Cantik je kalau dalam rumah. Saya nak rename balik cat off white ni kepada edit. Rename bukan off white lah, nama saya cafe. Cat color cafe. Right. Kemudian yang belah luar dia, saya nak satu material yang lain pula. Macam saya try cari dulu. Saya create new. Saya cari kat sini deco, ceramic, tile, masonry.
brick, wall, set wall. Okay, kat sini ada banyak jenis wall paint, wall covering, stucco pun smart juga stone, jagged rock wall. Right, kita boleh buat berbeza. Ada ruang yang kita nak material lain, ruang ni material lain pun kita boleh create macam tu, gantung pada creativity. Macam yang ni saya nak gunakan concrete, stone, jenis stone lah, saya pakai stone. Ke tak lawa, boleh kot, dinding ni apply, saya rename sebagai stone wall. Ok, saya ok, apply, kita preview tengok. Ok, automatic dekat sini dia dah colourkan stone wall dekat bahagian yang saya pilih ni. Jadi katakan saya nak yang ini dan juga yang ini stone wall, saya kena select dia dan tukarkan yang basic wall tadi kepada yang saya dah buat wall, nama saya buat tadi, wall 1. Automatic dia akan tukarkan macam ni. Ini sebenarnya kalau dia terbalik luar dalam, awak tekan space dia akan terbalikkan balik ke luar dan dalam. Macam ni sebab saya dah tahu saya dah tukar ni, saya tekan space. Okay, right. So yang lain kita boleh create lagi yang baru. Contohnya macam yang ini saya duplicate, edit type, saya duplicate wall 1 kepada wall 2. Okay, wall 2, wall yang nombor 2, saya ok. Yang ni saya klik edit type, saya tukar kepada wall 2 dan saya edit. Okay, yang cat luar tadi ni, stone wall ni, saya tukar kepada cat colour lain pula. Okay, furniture ni furniture pula, material ni ambil masa sikit, dia kena macam orang kata, dia jangan tukar yang ni, kena create yang baru. Contoh saya create material yang lain. Okay, kita akan pilih benda lain lah. Contoh macam saya nak colour cat kan, paint wall lah, wall. Tengok wall paint ke something yang kita boleh guna. Macam ni dah. Macam contoh colour kan, saya nak colour abstract olive. Saya pilih ni. Ini cat olive. Okay, jadi saya apply. Sorry, yang dinding yang first ni saya nak dia tab. Ini saya nak pakai wall 1. Okay. Yang dinding yang lain ni saya nak pakai yang wall 2. Saya select, saya boleh select dia. Okay, macam ni. Tak apa, buat yang mana dulu. Select dan pilih wall 2. Okay, so dia akan tukarlah warna. Kalau kita pilih texture, right, space. Okay, ni saya dah pilih space. Ni tukar ni kali ni. Okay, right. Ni belum. Pilih wall 2. Dan kalau dia tak tukar colour lagi, maknanya dia kena diterbalikkan, iaitu tekan space. Right. Ni pun sama. Ni katakan saya nak satu lagi wall yang ketiga pula. So macam biasa kita akan pilih mana-mana. Edit type, duplicate, saya tukar jadi wall 3 dan saya buatlah dia punya edit yang berikutnya. Tak nak pakai finishes cat colour olive, saya nak benda lain pula. Mungkin saya nak macam create dulu dan saya tengok wall apa yang ada lagi.
Warna black, smart tak? Black. Jadi saya ambil black. Kemudiannya saya rename cat hitam, cat black. Tuh. Okey dan okey. Okey. Alamak, ni tersalah pula. Tukar balik. Ini wall 2. Okey, ini kita nak buat wall 3. Kita select wall 3. Okay. Oh, tak tukar warna. So maknanya dia dah sebelah dalam. Saya select balik, saya tekan space. Okay, sebenarnya dia dah okey. Tengok realistic sikit. Save project. Oh, kita balik lah tadi. Okey. Space. Sepatutnya kali tu. Saya nak kali tu. Right. So boleh lengkapkan sampai habis. Kemudian ni bila dah siap nanti kita akan buat rendering. Okey, kalau tengok column ni pun kita boleh setkan dia punya material lah sini. Ni edit type. Pasal material. Okey, bagi kategori. So kategori saya nak cat warna hitam. Apply. So dia akan jadi. Saya nak kategori ni dia pakai material cat. Alright. Sama juga dengan lantai. Lantai contoh yang ni floor yang 75 ni saya edit type. Saya duplicate lah. Saya tak nak kacauan. Saya duplicate. Saya buat 75mm concrete raw. Ini saya namakan concrete lah. Saya edit. Kemudian dia punya kategori ni material dia saya cari concrete. Boleh tak? Okey, ada misalnya tile concrete kat situ. Okey, concrete. Ada type yang lawa sikit. Contoh saya type create new. Saya cari concrete finish. Okey, ada. Besar sikit. Kita boleh saya type floor. Flooring. Okey, flooring. Carpet, stone, terrazzo, default, concrete. Saya nak concrete untuk floor. Concrete. Saya ambil yang ni, saya bawa ke sini. Rename concrete floor. Apply. Okey, dan dia jadi seketul concrete floor. Okey, image ni lawa sikit lah. Okey, ini saya nak tile. Edit tile. Saya biasa duplicate. Memang kebiasaan saya akan duplicate untuk saya tak nak ubah yang generic tu. Saya nak tile posh. Jadi saya pergi cari structure, kategori ni tile. Ceiling tile, roof tile. Okay, tak nak create new. Dan saya cari kat sini tile. Flooring. Okay, ni flooring tile. Boleh lah yang ni. Contoh saya nak ni carpet, sorry. Mosaic grey. Ini macam dalam toilet. Ceramik. Okey lah, yang ni terracotta. Contoh saya ambil ni. Buat dekat parking. Okay. Okey. Apply. Boleh lah, nampak sikit. Okay, ni saya punya posh. Kemudian awak boleh settlekan flooring untuk bahagian dalam rumah juga. Sama. Kalau ada nak buat apa-apa kan, nampak special sikit. Macam contoh dekat yang ini, nampak macam deck
edit type, duplicate. Kita tukar ni, saya nak buat macam deck floor. Saya cari dekat sini bagi kategori, create new, cari timber. Wood. Okey, ni memang kalau cari timber payah sikit lah. Saya cari floor, wood panel. Oh, ni tak ada lah. Tak tahu kenapa dia tak keluar. Okey, contoh saya nak ni beechwood. Okey, saya nak ini. Apply. Okey. Ataupun nak cantik dia sebenarnya biar dia ada layer kan. Insertkan layer. Yang ini dia punya bahagian bawah structure. Kita memang buat dia concrete. Yang atas ni finishes dalam 25, cantik lah. So ini 125. Yang structure ni kita buat dia concrete. Concrete masonry. Contoh saya ambil ni lah. Okay, apply. Alright. Nampak sini smart sikit. Alright, so bila dah siap untuk rendering, kita ada dua benda task yang kita kena buat dalam ni. Satu, kita nak buat rendering perspektif. Satu lagi, kita nak keluarkan dia dalam bentuk sheet, iaitu sheet ni. Okay. Untuk sheet, kita boleh create new sheet dan awak boleh load satu, orang kata, template yang kita punya. Template yang standard dulu, kita ambil dekat sini title block. Contoh dia saya ambil yang size A3 Okay, saya minta awak pakai A3 lah saya rasa. A3. Okay. Dan dekat sini sebenarnya kalau awak klik, dia tak boleh ubah semua benda. Ini dah set automatic. Melainkan awak nak tukar logo atau design pada logo Polytechnic, awak akan masuk dalam template ni punya family. So awak boleh tukarkan ni, tukarkan dia punya nama website Polytechnic kita sebagainya. Bila dah habis, awak load into project balik dan dia akan jadi tak boleh tukar lah. Kita hanya boleh tukar yang kita boleh klik je. Contohnya macam unnamed. Ni kita double klik, dia akan masuk dalam ni. Contoh owner, saya namakan owner pada projek ni adalah contoh saya tak nama apa lah, Haji Yusof. Okay. Project name bungalow. Ini bungalow. Contoh. Ini bungalow. Name. Contoh dia ni nama saya lah yang membuat ni. Dia bukan. Drawn by. Okay, ini nama saya. Saya gunakan short form lah. Syahril je. SK lah. Right. Okay, nama famous. Nama glamour kan. Right. So ni nama awak. Checker ni awak tak ada short form saya. SK Inc. Tarikh awak buat last kita siap contoh hari ni 21 bulan November 2023. Okay, ni projek number ni awak boleh ikut kesesuaian. Contoh ni sheet yang pertama, awak nak letakkan plan. Kat sini unnamed ni sebenarnya plan. Kita nak cakap ni ada plan drawing. Plan je, awak namakan je plan. Right, pergi scale. Scale biasanya kita akan keluarkan sendiri automatik. Okay, dekat sini ada floor plan. Okay, saya tak nak ambil ground level, saya nak ambil ground floor. Ground floor dia katakan yang ini. Saya akan drag saja dia masuk dengan scale 1/100. Kita tengok dia jadi berapa. Boleh tak? Kalau tak boleh, kita buat 150 ataupun 1/200. Okay, kita klik kat sheet plan. Saya tarik dia daripada sini. Ataupun saya tak nak dia mengganggu yang drawing asal, saya duplicate dulu. Contoh ground floor ni, saya duplicate view. Dia ada 3. Dependent, dia akan berubah bila kita ubah yang first. Detailing maksudnya dia duplicate dengan detail. Saya duplicate je lah. Duplicate. Okay. Ini sama dengan ini. Contoh yang ni saya memang saya cakap ni finalize. Contoh
rename ground floor untuk dalam kurungan sheet. Right, yang ni saya nak ubah untuk masukkan sheet. So bila saya pergi dekat sheet ni, saya tarik yang ground floor sheet ni masuk dalam ni. So untuk 100 dia sangat besar ni, tak muat kita kan. Jadi saya boleh alter lah sebenarnya. Untuk yang ini ground floor sheet ni, saya tak nak tanah ni contoh kan. Saya nak ambil ini saja, plan ni saja. So saya boleh select yang mana saya tak nak. Untuk saya hide kan, okay, boleh. Saya right click, saya hide in view element. So automatic dia tak ada. Yang macam ni saya nak potongkan di tengah ke, saya nak kemaskan untuk kita nak buatkan dia punya presentation mode lah, contoh. Jadi biasanya macam ni. Dan juga macam saya cakap, yang ini dia ada dimension dia. Select dimension, filter, saya check none. Dimension ni saya apply. Oh, tadi kita buat copy je, dia tak bawa benda ni. So kita terpaksa paste balik. Copy, kita buat duplicate. Lepas tu kita buat duplicate with detailing. Align to selected label, align to selected label. Okay, right. Ambil yang ni, kembalikan dia. Oh, dia punya nombor pun hilang. Alamak, silap. Okay, kita tukar, delete, sorry. Remove, delete. Okay, delete. Kita create yang baru. Duplicate with detailing. Okay, right. So sebiji apa yang ada dekat sini ada dekat sini. Awak rename lah balik Sorry, silap. Shit. Okay, so yang ini kita akan nak tarik masuk dalam ni. So saya nak apa, 100 juga. Cumanya saya tak nak ni. Yang ni saya nak offkan sekejap. Ini dia punya, saya tekan shift, saya select, right click dan saya hide in view element. Okay, section dia satu je lah, apa tak salah pun. Boleh buat banyak. Okay, buat tambah lagi satu section dekat architecture, dekat view ada section. Okay, boleh buat lagi satu kat sini pula. Contoh ni macam nak buat macam ni kan. Ni potong kat sini, ni potong kat sini pula. Okay, hujung ni boleh tukar ni. Dia boleh setkan untuk macam ni. Okay, right. Okay, so pergi dekat sheet kita yang pertama. Kita tarikkan yang floor ni. Besar juga ngam. Okay, ni pun sama. Benda ni kita boleh hide. Kalau kita double click masuk dalam ni, dia akan masuk dalam drawing yang sama. Cumanya dia tak payah keluar daripada sheet. Saya akan hide in view dia punya elemen ni, ataupun kategori tu senang, hide in view. Okay, MV. Okay, right. Move kan dia. Okay, pasal tak, bila kita move ni, yang ini dia duduk bawah. So kita nak yang ni naik ke atas, kita kena tarik dia. Klik sekali dulu. Okay, klik dia sekali dulu. Kemudian baru boleh drag dia. Okay, yang nak kecilkan dia punya pula, kena klikkan kat, tak boleh klik kat dia, kena klik kat kotak ni, baru boleh tarik dia punya line ni. Okay, okay, siap kita punya sheet yang pertama. Ni plan, ground floor plan. Oh, dia keluar macam ni Saya rasa kita best pula rename macam ni. Rename dia jadi ground floor apa nama, ke boleh tukar kat sini je. Oh, tak boleh. Memang kena tukar sini. Rename ground floor contoh apa kalau sama nama susah agak. Contohlah saya buat presentation. Pelik pula ni. Tak apalah, saya rename yang ini lah. Rename ground floor ori. Yang ni jadi ground floor biasa saja. Ini
Tarik sini balik, tengok. Okay, siap ground floor yang first. So ni kalau masuk dalam, awak boleh betulkan lagi. Bukan ni tarik sikit, bagi profile. Ke nak buat 2 level tu kat sini, boleh juga sebenarnya kan. Tarik lagi satu. Yang first floor, duplicate view, duplicate view detailing. So yang ni saya rename. Yang original saya rename sebagai first floor ori. Yes. Yang ni saya just rename, buang perkataan ni. Okay, try tarik masuk dalam yang sama, dapat tak? And first floor. Okay, so boleh muat sebenarnya. Cuma sepatutnya dia keluar bumbung lah. Saya yang ni pun lemahkan. Yang ni tak apa, kita check dulu, nanti kalau ada lapang saya tunjuk lah macam mana. Dia memang bila buat mezzanine ni dia ada hue sikit kan. Dekat view range sebenarnya, dia kena setting dekat view range. So yang ni saya nak right click, saya hide in view dia punya element. Yang ni saya nak hide in view dia punya kategori. Hide in view kategori, automatic dia delete berempat. Okay, so saya masukkan dia di sini. Maknanya yang ni kita kena tarik dia pendek sini, ground floor. Kena ini akan jadi first floor. Legend ni saya alihkan dulu. Okay, nak cantik sebenarnya dia duduk align sebenarnya. Okay, kita tekan dia align dengan A dia. Okay, room legend ni saya alihkan dia. Okay, dan overlap tak cantik ni, sepatutnya dia macam kita kemas ni sikit kan. Apa? So macam biasa ni pula. Okay, dekat ni baru boleh kecilkan punya ni. Okay, ni untuk page 1. So awak akan continue buat dengan punya elevation dan juga section dan juga perspektif. Okay, saya nak terus tunjuk untuk perspektif. Kita nak try pakai punya rendering yang dalam side ni, dalam ni terus. Okay, untuk rendering maknanya nanti awak akan buat banyak lagi lah ni punya ni. Contoh ni, kenapa dia tak nak keluar? Escape. Texture. Okay, so nanti kita kat sini akan ada sheet yang kedua. Kita add next new sheet. Okay, new sheet A3. Dia akan maintain yang nama. So yang A102 ni pula macam biasa, water dilukis oleh siapa, awak, nama bukan awak, disemak oleh siapa, nama saya. Dia sebenarnya kat sini awak boleh saya ni apa job formnya tak apa, type dulu sikit nanti kita check. Okay, Cik Suhaimi, short form ni SBM. Cik sini /SBM. Macam ni. So dekat yang satu tadi SKA/SBM. Okay, Suhaimi bin Mahdi. Alright. Ini plan untuk A2 kita masukkan. Okay, berikutnya apa? Elevation lah. Contoh saya ambil 2 elevation.
Okey, tak payah masuk 4-4, 2 cukup. Dua, kalau kata saya tengok ni kita ada south dengan west kan. Dua lagi kita buat section. Kalau kita east, awak ambil dengan north, ataupun south ambil dengan west. Saya prefer ambil south ni sebab dia adalah daripada front elevation. Okey, ambil south dengan contoh saya ambil south dengan east lah. Okay, right. South dengan east. Masukkan dekat A2. Okay, right. Ini saya tak nak ubah-ubah, saya nak ambil tu. Boleh juga south, tarik masuk. Letak sini. Alright. Okay, perasan tak dalam ni ada ni kan. Saya nak hide dengan elevation ni, tak nak nampak dekat sini. So, hide in view, element. Ni dia punya kotak. Bila dia tekan escape, dia akan keluar daripada ini. Kita boleh adjust ni. Bila dia dah keluarkan kotak ni, kita klik kat sini baru kita boleh adjust ni. Sorry. Klik sekali dulu, klik kali kedua. Ni saja. Right. Sound. Klik dekat kotak ini baru kita boleh tarik yang ini. Kemudiannya sepatutnya bukan south lah, dia mungkin nama front elevation kan. Kita boleh rename kat sini sebenarnya. Rename front elevation. Right. So cantik sikit dekat sini. Name ni kita namakan sebagai elevation. And elevation. So elevation kita nak dua kan. Satu lagi kita nak ambil east. Right, tarik east. Letak sini. Okay. Macam biasa, saya masuk dalam dia. Yang garisan section ni saya akan hide kan dia. Saya tak nak nampak elevation. Agak cramp ngam-ngam. Saya kecilkan ni sikit, saya pendekkan ni sikit. Pendekkan ni. Pendekkan ni. Saya control dia supaya dia turun sekata. Cantik sikit. Alright. Yang atas ni pun sama. Masuk balik dalam ni. Kita control dia. Sikit. Oh, ni tak ada dimension DI dimension. Nanti buat proper, buat cantik-cantik. Ni saya buat cepat nak tunjuk je. Mak sejam lah. Okey, sikit lah. Nampak bawah. Okay, alright. So yang ni saya naikkan ke atas sikit. Yang ini akan naik ke atas sikit. Naik sikit, alright. So nampak dah okey. Ini boleh hide ke? Hide nampak macam mana? Hide in view. Element. Sebab saya rasa macam dia terlalu ni. So saya nak guna annotation. Saya annotate, saya nak buat detail line. Saya nak buat garisan saja. Line je. Insert annotate. Detail line. Ataupun kalau nak cantik sikit, kita buat macam ni. Field region. Field region, kita buat petak yang macam ni. Sebab ni untuk persembahan je kan. Kita punya kita kecantikan ni. Sebab petak macam ni. Macam ni buat. Okay. Field region. Bila tutup, dia keluarkan dia punya simbol. Okay, simbol yang kita nak ditunjukkan kat sini adalah simbol tanah. Cross hash. Ini tak yang boleh type. Saya nak cari yang kecil sikit. Alright. Apply. Macam ni lah. Ok,
Okay, saya nak simbol macam ni, simbol tanah. Dia macam section, macam dia sepatutnya dia elevation lah. Elevation ni tak perlu ni sangat. Yalah, kita buat darken lah. Edit type, field region, color hitam je, solid dia letak. Pattern, solid. Right. Okay, saya rapatkan dia kat atas. Macam ni smart. So masa benda yang sama saya buat kat sini. Buat dia elevation. So yang ni saya hide in view, element. Kemudiannya kita buat region, field region. So letak sampai sini lah, luas sikit. Okay, tukarkan edit type vertical ni kepada solid fill. Luas sikit. Okay, ni adalah elevation. Awak boleh tambah baik contoh macam ni nampak terlalu cramp ke, awak nak anjakkan dia sikit keluar pun boleh, tak salah. Kita buat dia bagi nampak kemas kan, macam ni kan. Dia boleh masukkan, kita masuk balik, kita adjust bagi dia sekata. Okay, so last ni, dia punya ni, dia klik dekat dia, movekan ke atas sini sikit, klik kat kotak, baru tarik dia pendek kan. Okay, cantik. So ini buat yang kedua. So teruskan buat satu lagi section. Dan juga perspektif. Okay, perspektif kita nak render. Rendering kita tak nak pakai rendering dekat PC kita. Kita nak try pakai, boleh terpulang. Kalau kita nak pakai rendering kat PC pun boleh. Kat sini ada view. Okay, awak pergi kat 3D dulu. 3D, mana 3D? Alright, 3D. Okay, 3D. 3D view, ambil default 3D camera ataupun dekat plan lah, sorry. Side plan senang. Side plan. Okay, save project, right. Klik dekat 3D view, default, kamera. Okay, klik kat kamera. Katakan saya ambil satu angle dari sini. Angle ni nak macam ni. Sampai habis jangan separuh habiskan. Macam ni. So dia akan keluarlah angle rumah ni. Awak boleh betulkan lagi dia punya kedudukan ni. Nak panjangkan ke, nak landscapekan lagi ke, nak tinggikan ke sebagainya. Kemudian dalam ni pun kita boleh adjust lagi. Contohnya awak boleh klik dekat sini, navigation wheel ni. Setengah orang dia suka adjust look, dia nak adjust ketinggian apa ni, kita panggil zoom, nak zoom sikit ke, adjust orbit, awak nak orbitkan kat sini, boleh adjust lagi. Kereta ni terapung, so kedudukan ni kena betul kan. Warna ambil memang salah lah. So 25 je. Itu betul. Right. Jadi katakan saya nak angle ni, angle yang ini, ataupun angle lebar sikit, tinggi sikit lah. Orbit level lah. Saya nak zoom, contoh katakan saya nak zoom. Okay, macam ni. Kemudian saya dah ready, saya nak render. So ada dua cara. Satu, rendering yang menggunakan render. Kita boleh setting dekat sini rendering kita, draft ataupun terus yang high end. Kita boleh set ni akan menggunakan kita punya graphic card kita sendiri waktu siang atau waktu malam. Kalau kita letak lighting, kita memang kena setting dekat dia punya artificial lighting ni. Tapi sebab kita terbuat lighting, so dia tak ada dalam ni lah. Okay, satu lagi kita boleh adjust. Itu kalau kita nak buat rendering ni waktu malam. Rendering online. Rendering online, awak boleh klik kat cloud rendering. Untuk account kita, account free version untuk education, dia bagi kita free version rendering. Awak boleh tekan je step ni. Okay, ikut je, continue. Kemudian dia bagi kita internet kena kuat. Yang ni internet kena kuat kan. Sebagai student, kita punya availability adalah unlimited. Itu yang best kan. Okay, saya nak render yang view yang pertama ni, still image, gambar. Okay,
Kemudian saya nak yang finalnya, yang cantik lah orang kata kan. Saiz dia jangan ambil yang terlalu maksimum, dia akan berat. Ambil large dah cukup lah. Okey, tekan exposure ni, ambil advance yang standard. Okey, dan kemudian kalau awak nak di email, boleh juga. Email me when complete, start rendering. So bila siap dia akan email. Continue and background. Yang ni bagus dia, kita tengah buat kerja lain, dia tolong renderkan kat kita perspektif yang ini. Okey, faham boleh So itu yang lebih best lah sebenarnya pasal kita jimat masa. Lupa nak tambah orang tadi kan. Tak apa, boleh tambah kemudian. Terus saya pergi dekat site, dekat ground floor, saya tambahkan yang storage architecture component, place component. Saya ambil storage orang, apa nama orang storage, kita ambil lagi, sorry, load family US storage female and male lah. Saya nak dua-dua ni. Okay, saya ambil lah ni lah yang nama Yin. Okay, tengok sikit Yin ni macam mana. Tu saya nak yang boyfriend ni nama Alex kat sini. Okay, kita tengok 3D. Okay, Yin dan Alex. Okay, cantik. Awal. Next, okay. Okay, kita try tengok dekat angle lain pula. Okay, saya buat view yang kedua. Saya kalau boleh nak awak merender lebih kurang 4 ke 5 keping rendering lah Awak boleh buat luar dan dalam, boleh pilih. Okay, tu ni dah orang kat sini, alih ada MV. Okay, saya nak dia duduk dekat ground level. Tak best. Kena masukkan balik. Okay, saya ambil Yin balik. Yin komponen Yin. Saya letak dekat indicator. Alright. Kemudiannya saya pergi dekat site, saya create lagi view 3D view camera. Saya point ke sini pula. Okay, macam biasa saya boleh gunakan navigation wheel ni untuk orbitkan dia balik, untuk buat loop, untuk pan, nak gerakkan ataupun nak zoom dan sebagainya. Okay, saya orbit, zoom, okay, loop. Okay, saya nak lever macam ni. Okay, saya nak render yang ni macam ni. Kemudiannya saya akan klik dekat view. Dia ada yang terbaru ni, tu motion. Saya tak pernah try, awak urgent awak boleh try. Cloud rendering cloud. Saya rasa ni pun dah cukup okey. Saya tekan continue macam biasa. Saya nak gambar ni final dan large macam saya cakap tadi, large. Ini okay, start rendering. Sudah akan render view ni pula cantik. Continue background. Kita juga boleh buat animation kat sini. Contoh macam yang biasa, yang basic. Tapi saya tak minta untuk awak buat animation yang ni. Saya lagi prefer kita guna Lumion sebab dia ada walkthrough dia. Walkthrough dia akan kita boleh create dia punya laluan ni. Okay, laluan dan laluan contohan ni. Kemudiannya laluan ni kita boleh betulkan dia punya edit walkthrough. Betulkan dia punya jarak viewing dengan angle. Kita nak angle macam ni, jarak dia sampai sini. Lepas tu kalau dekat sini pula, okay, contoh mana walkthrough tadi. Walkthrough ni, okay, walkthrough ni dia kena edit. Ada benda ni, jadi agak leceh sikit. Saya rasa macam saya kurang layan lah dia punya ni kan. Macam tak apa lah, tak payah pakai ni, pakai Lumion lagi best kan. Okay, so tak payah yang ni. So kita terus, okay, dah ada rendering dua tadi kan. Tengok dekat view, awak try buka dia punya rendering gallery. Okay, dia akan tolong buka rendering gallery kita. Macam biasa, sign in. Okay, saya dah sign in. So saya boleh tengok saya punya rendering dekat website ni, dekat dia punya gallery dia. Kita kena sign in lah Alright, dah siap dah. Yang ni dah sikit lagi.
Okay, kalau dah siap kita boleh download di sini. Kita boleh download dan kita boleh masukkan ke dalam kita punya apa tu sheet lah Okay, right dalam ni ada rendering, ada tak? Mana rendering dia? Ready, ready one, ready two. Ini show rendering dialog kan? Mana gambar dia? Save to project as image. Sekejap, kita tengok yang dekat website ni. Ni dah siap satu. Saya download lah download as JPEG. Yang kedua pun saya nak juga. Tengah render lagi. Jadi siap, kita boleh download Okay, so nanti awak akan buatkan yang sheet yang pertama, sheet kedua, sheet ketiga dan seterusnya. Awak boleh buat sebanyak yang boleh lah. Saya nak buat section 2. Saya rasa elevation cukup 2 kot. Lagi section lagi 2. Dan kemudiannya lagi 1, 2, 3, 4 kali 4 kepingan render awak boleh masukkan dalam ni juga kan. Contoh ni perspektif. Macam biasa, jangan lupa masukkan nama dan nama penyemak saya SKA dan SBM. Cik Suhaimi. Cuma nak masukkan gambar saya lupa sini. Jadi saya buat style cara kuno. Saya download kan gambar tu, kemudian saya import lah kat sini, import image dekat download. User download. Sorry, silap. Download. Ni kan. Cuba saya download je lah. Start. Saya cadangkan satu boleh je kalau nak buat satu board ni satu kan. Tapi kalau nak buat 4 sekali pun boleh. Render 4 ataupun 3 sebagainya. Awak letakkan satu board perspektif. Kemudiannya nama perspektif. So nanti bila dah siap semua, kita akan keluarkan drawing ni, sheet ni dalam bentuk PDF. So PDF tu akan disubmit pada saya lah. Untuk submission yang Revit ni, saya nak dua jenis file, iaitu yang pertama file Revit ni dan juga file PDF yang kita punya sheet ni lah. Nanti saya bagian drive, kita boleh upload dekat situ. Okey, itu saja buat sini lah. Okay, kita tengok rendering satu ni, tak puas hati pula, tak siap ni. So ini pada saya kemudahan sebab kita tak payah susah-susah nak render guna kita punya graphic card. Dia siap render, kita cuma tinggal nak download kan. Dia boleh re-render lah kalau macam kita nak adjust dia punya lighting dan sebagainya kan. Tapi saya tak pernah buat kan. Ni pun dah cukup okey. Okay, let's say katakan saya nak export. Ni saya buat satu lah. Alright. Kita pergi dekat sini, file. Dia ada export PDF. So dekat sini ada current view ataupun selected view ataupun sheet. Okay, saya pilih yang ini. In session. Okay, right. Kemudiannya saya nak fit to page dan juga center. Okay, sheet dalam ISO A3. Okay, page ISO A3. Current window, selected view. Okay, sini saya select. Kita kena pilih. So saya nak pilih yang ni je, sheet 101, 102, 103. Awak akan mungkin ada 104 tu section lagi satu. So select dan kita akan klik export. Dia akan masukkan file ni dalam C dokumen. Yes. Nama dia PDF rumah mini Syaril. Sebab nama saya kan. Ni kalau awak, nama awak lah. Right, kita export dan kita akan tengok hasilnya nanti dekat dokumen. Okay, cantik. Dah siap.
Okay, PDF. So PDF ni kita boleh orang kata boleh print lah. Kalau kita print size A3, dia adalah drawing sebenar lah. Skala sebenar dia adalah inilah 1/100. Okay, so drawing ni akan disubmit oleh saya berserta dengan model RVT ni, model Revit ni. Okay, thank you, terima kasih banyak. So dengan tamatnya yang Revit ni, so kita dah settle kita punya projek yang mewakili 40 markah. Lumion hari tu 40 markah tak? Lumion tu dia ada rendering image, ada animation dan juga SketchUp punya model yang kita dah buat test. Yang terakhir kita ada interactive task. Okay, interactive task tu adalah presentation board untuk subject design awak. Okay, thank you. Jumpa lagi, bye. All the best, good luck.